Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Afiq bin Muhammad Zahar bernombor matrik C19A0270. Hari ini saya akan membentangkan laporan kumpulan kami iaitu bagi kursus Komputer dan Seni CFT 1093 L4D3. Kumpulan kami telah memilih subjek kajian iaitu sate. Sejarah sate. Sate merupakan makanan yang berasaskan daging yang dicucuk pada lidi ataupun buluh dan ianya dibakar menggunakan arang kayu. Asal-usul sate ini dikatakan berasal daripada Jawa, Indonesia. Perkataan sate ataupun satai dipercayai berasal daripada bahasa Tamil. Sate yang berasal daripada Jawa ini diperkenalkan oleh pedagang makanan jalanan di Jawa sekitar awal abad ke-19. Lalu ianya menyebar ke seluruh Nusantara dan menghasilkan pelbagai jenis sate. Pada abad ke-19, istilah sate ini seiring dengan perpindahan pedagang Melayu dari Hindia Timur menuju ke Afrika Selatan, sate di sana telah dikenali sebagai sos sate. Menu sate ayam ataupun khinzir telah menjadi lauk pauk bagi orang Belanda di Rijsttafel, Belanda. Hidangan sate dimakan bersama lauk pauk yang lain bagi kalangan orang Melayu. Contohnya hidangan sate ini umumnya dimakan dengan bawang, dengan timun, kuah kacang dan nasi berbentuk ketupat. Mengapa kami memilih sate? Yang pertama, sate mempunyai daya tarikan yang menarik untuk dirasai oleh orang ramai. Yang kedua, mempunyai pelbagai jenis aneka jenis sate yang terdapat di Malaysia. Yang ketiga, mendapat permintaan yang banyak daripada penggemar. Masalah dalam mempromosikan sate. Baiklah, yang pertama, kos yang agak impresif menyukarkan pihak penjual untuk membuat promosi jualan sate mereka. Yang kedua, kurang menarik minat pembeli. Yang ketiga, sukar untuk meraih kepercayaan daripada pelanggan. Yang keempat, harga jualan yang tinggi terhadap makanan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatih Farah Syafina binti Subri, nombor matrik C19A0117. Okey, saya akan meneruskan pembentangan pada bahagian lukisan ilustrasi. Lukisan boleh ditafsirkan sebagai gambaran kepada sesuatu keadaan atau situasi yang diinspirasikan oleh pengkarya ke dalam karyanya. Ilustrasi pula bermaksud seni yang menggambarkan idea dan kata-kata dalam bentuk gambar. Ianya mempunyai fungsinya yang tersendiri, iaitu memberi maklumat sesuatu subjek atau objek secara terperinci. Yang kedua, menggambarkan dekoratif atau unsur hiasan dalam sebuah karya yang ingin dihasilkan. Yang ketiga, menyampaikan penerangan mesej, bahan atau subjek dengan lebih jelas kepada audiens. Antara ciri-ciri lukisan ilustrasi ialah rekaan lukisan yang kreatif, mempunyai keharusan gaya melukis, reka bentuk yang menonjol dan dapat membuat hati dan perasaan audiens untuk melihat karya tersebut. Okey, saya akan pergi kepada bahagian yang seterusnya, iaitu jenis-jenis ilustrasi. Ilustrasi yang pertama ialah ilustrasi alam. Ilustrasi alam menggambarkan lukisan dan catatan yang merujuk kepada alam semula jadi seperti tumbuhan dan haiwan, mempunyai warna dan bentuk yang sama dengan kenyataan di alam. Ilustrasi yang kedua ialah ilustrasi perubatan. Ilustrasi perubatan digunakan dalam bidang sains perubatan dengan meluas. Ianya dibangunkan untuk meningkatkan kefahaman dan kerjasama dalam bidang perubatan dan bidang lainnya yang berkaitan dengan kesihatan. Ilustrasi yang ketiga ialah ilustrasi penerbitan. Ilustrasi penerbitan merujuk kepada kulit serta isi majalah, buku, risalah, surat khabar, komik dan sebagainya. Ianya digunakan untuk menggambarkan tentang penceritaan karya tersebut kepada audiens. Yang keempat ialah ilustrasi fashion. Ilustrasi ini telah digunakan oleh pengkarya terdahulu untuk menghasilkan sebuah karya yang bertemakan fashion. Ianya memaparkan gaya, perekaan dan rekaan pakaian, kasut dan lain-lain. Seterusnya ialah ilustrasi teknikal. Ilustrasi teknikal digunakan sebagai asas penghasilan ciptaan produk industri.
Lakaran teknikal, lukisan mekanikal dan reka bentuk komputer merupakan bahagian penting untuk mendapatkan ilustrasi teknikal yang tepat. Seterusnya, ilustrasi haiwan digunakan untuk memaparkan haiwan purba yang telah pupus, iaitu dinosaur. Jenis dan bentuk binatang dapat dibezakan serta dikelompokkan seperti binatang darat, laut maupun udara. Seterusnya ialah ilustrasi perindustrian, merujuk kepada lakaran ideal untuk rekaan barangan industri seperti plastik, perabot dan lain-lain. Ilustrasi yang terakhir ialah ilustrasi maklumat. Ianya digunakan untuk menerangkan kedudukan perniagaan sesebuah organisasi korporat. Digunakan sebagai sumber maklumat yang dipaparkan dalam bentuk raja, jadual, carta, peta dan plan. Seterusnya, saya akan pergi kepada bahagian perbezaan lukisan ilustrasi tradisional dan moden. Dari segi makna, tradisional membawa maksud pengekalan, pemanjangan kesinambungan dan pengulangan sesuatu idea dalam sesebuah karya. Ilustrasi tradisional ini mementingkan makna dan nilai estetik dalam menghasilkan sebuah karya yang menarik kepada audiens. Manakala lukisan ilustrasi moden pula bermaksud kepada perubahan, penambahan dari segi idea atau bentuk dalam karya. Ilustrasi moden ini lebih mengutamakan makna dan nilai estetik dalam menghasilkan sesebuah karya. Dari segi fungsi, lukisan ilustrasi tradisional digunakan untuk menggambarkan sesuatu keadaan berkaitan dengan kepercayaan setiap kaum, warisan budaya atau adat resan kaum terdahulu bagi memaparnya kepada generasi akan datang. Digunakan sebagai gambaran lukisan kepada nilai identiti bangsa atau kaum terdahulu. Manakala lukisan ilustrasi moden pula ialah sebagai gambar hiasan dan digunakan sebagai barang untuk dikomersial oleh penkarya keluar maupun dalam negara. Dari segi teknik atau proses penghasilan, lukisan ilustrasi tradisional dilakukan secara manual, iaitu menggunakan tangan untuk melukis karya. Masyarakat dahulu menggunakan alat-alat tradisional untuk menghasilkan sebuah lukisan agar kelihatan menarik dan menonjol. Manakala lukisan ilustrasi moden pula dihasilkan menggunakan teknologi moden. Kecanggihan teknologi moden pada masa kini memberi peluang kepada penkarya untuk memperbanyakkan lagi lukisan ilustrasi yang dihasilkan. Seterusnya, bahan atau media. Lukisan ilustrasi tradisional menggunakan bahan semula jadi untuk melukis. Masyarakat terdahulu juga menggunakan bahan-bahan semula jadi sebagai pewarna. Sebagai contoh, masyarakat dahulu menggunakan kunyit, arang batu, kuning telur dan lain-lain untuk menghasilkan sesebuah karya. Manakala lukisan ilustrasi moden pula menggunakan bahan yang lebih moden. Masyarakat kini menggunakan cat untuk mewarna lukisan yang dihasilkan. Assalamualaikum, nama saya Nik Muhammad Safwan bin Nik Muhammad Romzan, nombor metrik C19A0379. Saya akan menerangkan berkaitan dengan konsep hasilan lukisan digital. Lukisan digital merupakan sejenis berbentuk seni baru. Penggunaan teknik lukisan tradisional seperti cat air, cat minyak, impasto dan sebagainya. Lukisan digital ini juga berbeza daripada seni digital yang lain serta seni komputer terjananya, khususnya kerana ia tidak memerlukan paparan komputer untuk mendapatkan lukisan realistik daripada suatu model. Seterusnya ialah proses lakaran. Awal idea yang telah kumpulan kami lakarkan. Kajian kami ialah bertemakan tentang makanan. Makanan merupakan bahan-bahan yang boleh dicerna yang biasanya terdiri daripada karbohidrat, lemak atau protein yang boleh dimakan atau diminum oleh manusia dan haiwan untuk mendapatkan nutrien. Bagi melaksanakan kajian ini, kami satu bulan memilih salah satu hidangan makanan tradisional iaitu sate. Sate merupakan salah satu makanan tradisional yang asalnya datang daripada Jawa.
Oleh itu, sate ini merupakan salah satu makanan tradisional yang mempunyai daya tarikan sehingga ke serata dunia. Sehingga kini, sate ini juga menjadi salah satu permintaan untuk mereka menikmati hidangan ini. Assalamualaikum, nama saya Nur Syuhada Asmaini binti Muhammad Sari. Nombor matrik C19A0588. Perisian yang kami gunakan untuk melaksanakan tugasan ini ialah Adobe Photoshop. Photoshop merupakan satu perisian grafik yang popular di kalangan pereka grafik. Photoshop diciptakan bertujuan untuk membolehkan sesuatu imej dan gambar diubah suai mengikut kreativiti seseorang individu itu sendiri. Perisian ini biasanya digunakan di dalam penerbitan bercetak, buku, majalah, poster dan banting. Oleh itu, kami menggunakan Adobe Photoshop kerana ia banyak memberi faedah dan kemudahan kepada kami. Bagi melaksanakan tugasan yang diberikan, kumpulan kami telah menggunakan Adobe Illustrator dengan kaedah stretching. Kami telah memilih sate sebagai makanan yang kami promosikan. Untuk menghasilkan gambar sate dari kaedah stretching ini, kami telah membuka aplikasi Adobe Illustrator terlebih dahulu. Berikut merupakan proses penghasilan projek kami. Pergi ke file dan tekan new untuk mendapatkan artboard kosong. Kemudian pergi ke menu file semula untuk masukkan gambar yang ingin di-stretching. Yang kedua pula iaitu pemilihan transparency color. Warna yang telah kami pilih iaitu soft blue, iaitu mewakili warna kepada piring berkenaan. Kami pergi ke butang opacity untuk mengawal kecerahan gambar tersebut. Bagi pemilihan warna kepada bentuk objek sate, kami telah memilih warna yang seakan-akan gelap, iaitu koko coklat. Seterusnya, lakaran warna terang dan gelap digunakan pada bahagian atas objek sate. Seterusnya, kami telah mengenakan efek ke atas objek berkenaan. Pergi ke butang efek. Seterusnya, kami telah memilih 3D, Transform, Inner Glow, Outer Glow and Paint Dark. Kami telah memilih bentuk objek sate yang sama sebanyak 2 lakaran. Oleh itu, kami telah menggunakan teknik copy and paste pada objek lakaran pertama tadi. Bagi proses yang terakhir pula ialah pemilihan lakaran bulat. Dengan ellipse tool, seterusnya pergi ke butang Auto Glow untuk pemilihan warna kepada bulatan tersebut. Warna yang dipilih iaitu warna oranye mewakili sate tersebut. Untuk menyimpan gambar stretching yang telah siap, kami menggunakan kaedah export menggunakan format JPEG. Kesimpulannya, terdapat banyak ilmu baru yang dapat disimpulkan dalam bidang seni, termasuklah dalam seni bina komputer yang merupakan satu reka bentuk, konsep dan struktur pengendalian asas sesebuah sistem komputer. Dapat pelbagai aplikasi yang dicipta pada hari ini telah memberi kemudahan pada masyarakat untuk meluaskan lagi cara untuk mereka berkarya. Pada hari ini, semua lapisan masyarakat kini boleh berkarya tanpa mengira masa atau tempat.